Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Kasman. Nama saya Nur Syahmina Imanina binti Muhammad Ismail. Nama saya Muhammad Rushaidi Syahmi bin Rosli. Hari ini saya nak cerita dekat korang tentang unsur dalam kumpulan satu yang terdiri daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan francium. Unsur dalam kumpulan satu ni kalau korang tengok dekat jadual berkala sebelah kiri sekali hujung, tapi hidrogen tak termasuk sebab hidrogen bukan logam. So, mesti korang nak tahu kan apa kriteria logam-logam ni. So, logam-logam ni adalah logam alkali. So, that's mean logam alkali adalah logam yang paling reaktif dalam semua jenis kumpulan logam lah. So, logam-logam ni dia wujud dengan keadaan pepejal pada suhu bilik. Okay, dia punya tekstur pula about logam-logam dekat unsur kumpulan satu ni, dia sangat lembut sampai korang boleh potong guna pisau je. Sebab dia punya ketepatan yang sangat sikit, dia macam tak tumpat sangat, so dia jadi lembut. Logam ni dia berwarna kelabu tau, so bila korang potong dia, dalam tu ada macam kelabu-kelabu macam sinar-sinar gitu, macam berkilat. Macam tu. So, dia berkurang tenaga haba untuk putuskan ikatan logam tu. Mesti korang tertanya kan, apa kegunaan unsur dekat dalam kumpulan satu ni? So, kegunaan dia macam korang boleh jumpa dekat bateri. Bateri tu, kegunaan bateri tu, pembuatan bateri tu, kita perlukan lithium. Lampu kita menggunakan natrium dan baja kita gunakan kalium. Okey, untuk lithium, dia punya jejari tu, jejari atom dia sangat kecil berbanding dengan kawan-kawan dia yang lain macam natrium, kalium macam tu tau. So, kita bagi contoh, lithium dia punya besar dia hanya 0.133 nanometer. So, kawan-kawan dia yang bawah tu, jejari makin besar. Takat lebur dengan takat didih ni pula, natrium dia punya takat lebur dia 98 and takat didih dia 880. So, apa nombor tu kan? Itu adalah darjah Celsius. Contoh, natrium ni kalau kita nak leburkan dia, kita memerlukan 98 darjah Celsius. Panasnya untuk leburkan dia. So, apa benda takat didih ni? Takat didih ni kita perlukan sebagai contoh 880 darjah Celsius untuk proses pemejal wapan untuk natrium tadi. So, daripada takat lebur tu, kita jadikan dia daripada pepejal jadi cecair. And untuk kita pergi takat lebur ke takat didih, dari cecair kepada haba, kepada wap lah. So, dia memerlukan lebih besar darjah Celsius, lebih panas untuk jadikan dia cecair, kemudian jadikan gas. Itu saja untuk sharing. Kita pergi ke Nur Syahmina Imanina untuk next info. So, hari ni cerita pasal sifat kimia unsur kumpulan satu. Semua atom unsur kumpulan satu dia mempunyai satu elektron valence, satu je dalam semua tu. So, semasa tindak balas kimia, satu atom, contoh atom natrium, dia akan melepaskan elektron valence-nya. Tujuan dia sebab nak mencapai susunan elektron yang stabil dan membentuk ion percas positif satu. So, dalam tindak balas kimia, atom ni dia menermakan satu elektron. Ya. So, maksudnya M dia akan menjadi M positif tambah E negatif. Yang kedua adalah tindak balas unsur kumpulan satu terhadap air, gas oksigen dan klorin. First, korang mesti tahu dan kena tahu yang lithium, natrium dan kalium mempunyai sifat kimia yang sama. Tapi cuma kreatifan diorang je yang berbeza. So, kat sini ada 3 tindak balas iaitu air, gas oksigen dengan gas klorin. So, yang first ni adalah air kan. Apabila logam alkali bertindak balas dengan air, akan menghasilkan larutan hidroksida yang beralkali dan gas hidrogen. Contohnya, tindak balas lithium dengan air akan menghasilkan lithium hidroksida dan juga gas hidrogen. So, yang kedua ialah apabila pepejal oksida logam berlarut dengan air, dia akan membentuk larutan beralkali. Sebagai contoh ialah tindak balas lithium oksida dengan air
menghasilkan lithium hidroksida. Yang kedua ialah gas oksigen. Jadi, logam alkali terbakar dalam gas oksigen. Dia akan menghasilkan pepejal putih, iaitu oksida logam. So, sebagai contoh, tindak balas lithium dengan gas oksigen. Dia akan menghasilkan lithium oksida. So, yang ketiga ialah gas klorin. Sebenarnya yang ni dia macam sama dengan oksigen tau, tapi sebenarnya dia macam lain sikit. Apabila logam alkali terbakar dalam gas klorin, dia akan menghasilkan pepejal putih. Pepejal putih sama macam tadi oksigen tadi kan, tapi nama yang ni lain. Nama ni logam klorida. Apa ni maksudnya pepejal putih, iaitu logam klorida. Gitu. Sebagai contoh natrium, okey. Tindak balas natrium dengan gas klorin, dia akan menghasilkan natrium klorida. Okey, senang je kan? So, ni untuk tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air, gas oksigen dengan gas klorin. So, lepas yang ni, saya akan presentkan. Bye. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang perubahan kereaktifan unsur meneruni kumpulan 1 dan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan 1. Kita mulakan dengan perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan 1. Disertakan gambar kereaktifan unsur tambah menuruni kumpulan 1. Seperti yang kita tahu, apabila menuruni kumpulan 1, kereaktifan logam alkali bertambah. Kenapa? Hal ini kerana pertama, saiz atom bertambah. Saiz atom bertambah mempengaruhi kereaktifan logam alkali. Kedua, bilangan petala berisi elektron bertambah. Apabila bilangan petala bertambah, ia akan mereaktiviti logam alkali kerana petala itu berisi elektron. Seterusnya, yang ketiga, jarak antara nukleus dengan elektron valens semakin jauh. Apabila nukleus berenggang dengan elektron, ia akan mewujudkan situasi di mana berkurangnya kereaktifan sesuatu logam, seperti logam alkali. Yang keempat, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valens semakin lemah. Apabila nukleus dan elektron berjauhan, maka secara tidak langsung daya tarikan antara satu sama lain akan lemah. Dan yang terakhir, atom lebih mudah menderma elektron valens. Kenapa atom hendak menderma elektron valens? Kerana ingin membentuk ion positif dan mencapai susunan elektron octet dan stabil. Perkara yang kedua ialah sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam kumpulan 1. Pertama, kita mesti tahu bahawa unsur rubidium, cesium dan francium adalah logam lembut dengan permukaan yang berkilat dari segi fizikal. Kita juga perlu tahu yang takat lebur dan takat didih bagi kedua unsur itu adalah rendah. Yang kedua, rubidium dan cesium merupakan logam yang sangat aktif dan mudah terbakar. Ia kerana rubidium dan cesium bersifat pirofobik, iaitu terbakar spontan di udara. Yang terakhir, unsur francium pula merupakan isotop radioaktif yang unstable dan mempunyai jangka hayat yang pendek. Francium adalah suatu bahan kimia bersimbol Fr dan nombor atom 87. Francium sangat radioaktif dan isotop yang paling stabil. Jangka hayat unsur francium ini hanya 22 minit. Juga diingatkan bahawa ketiga-tiga bahan ini sangat reaktif atau sensitif dengan air dan oksigen. Sekian, terima kasih.